السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu dalam program Perlis Mengaji untuk sesi kuliah Maghrib, yang mana bersama dengan saya kita akan meneruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar yang disusun ataupun ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkaitan zikir-zikir harian yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita sampai kepada bab seperti mana yang disebutkan oleh penulis, babun ma yaqulu idza istas'aba alaihi amr. Bab apa yang perlu diucapkan apabila seseorang itu menghadapi kesulitan. Maksudnya doa apabila seseorang itu berhadapan dengan sesuatu yang susah dan payah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ruwina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang bermaksud, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan satu doa yang mana lafaznya ialah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang bermaksud, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau jadikan ianya mudah, dan engkau menjadikan kesedihan ataupun kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Maka doa ini, kata Imam An-Nawawi, al-haznu bi fathil ha al-muhmalah wa iskanuz zai. Perkataan al-hazn yang kita baca dengan membaris fathahkan ha dan mematikan huruf zai, iaitu al-hazn. Al-hazn maksudnya wa huwa ghalidhul ardi wa khashniha, iaitu tanah yang kasar ataupun keras dan susah untuk ditempuh. Itu maksud al-hazan. Sebagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna. Perkataan al-hazna itu, kata Imam An-Nawawi, iaitu ghalidhul ardi wa khashniha, iaitu tanah yang kasar lagi keras dan sukar untuk ditempuhi. Adapun perkataan as-sahl dalam ucapan Allahumma la sahla, iaitu sahal, kalau kita terjemah biasanya mudahlah. Tetapi Imam An-Nawawi kata apa? As-sahlu iaitu lawan kepada perkataan al-hazan, yakni tanah yang rata lagi mudah untuk ditempuhi. Itu maksud as-sahal. Syekh Mulla Ali Al-Qari rahimahullah berkata,
di dalam Al-Qamus, Al-Hazan bermaksud tanah yang tinggi, yang keras dan kasar. Manakala As-Sahal ialah lawan kepada Al-Hazan. Ibn Al-Manzur juga, Ibnul Manzur mengatakan, wal haznu al-makanul ghalidh wa huwa al-khashnu. Perkataan Al-Hazan adalah tempat ataupun tanah yang kasar dan keras. Imam Abu Hanifah pula menjelaskan perkataan Al-Haznu, haznu bani Yarbu' wa huwa quffun ghalidhun masiru 3 layalin fi mithliha wa hiya ba'idatun minal miyah. Maksudnya Al-Hazan dikatakan ataupun ada dalam ucapannya haznu bani Yarbu', iaitu tempat ataupun tanah yang tinggi dan keras batu batanya. Mengambil masa 3 hari perjalanan untuk melepasinya, dan ia tempat yang jauh daripada sumber air. Maka muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, berdasarkan huraian ataupun kenyataan yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan perkataan Al-Hazan, jadi asal perkataan Al-Hazan ini adalah tempat yang tinggi, sukar dan payah. Tetapi Al-Hazan di sini, jika kita melihat dari segi konteks ayat ataupun konteks hadis ataupun siyaqul hadis yang kita sebutkan di sini, ialah dipindah daripada maksud zahirnya ataupun makna zahir kepada makna makna kinayah ataupun dipanggil makna kiasan, iaitu sesuatu yang susah dan sukar untuk dalam menghadapi sesuatu yang sukar dalam urusan, ya, ataupun urusan sesuatu yang payah. Jadi itu maksud Al-Hazan. Ada 2 perkataan, kadang-kadang dibaca dengan Al-Hazan, kadang-kadang dibaca dengan Al-Huzun, ya. Adapun maksud Al-Hazan ini maksudnya kesusahan, kesedihan yang teramat. Adapun Al-Huzun adalah kurang daripada itu, iaitu sedih juga, tetapi dia sedih tidak terlalu sedih ataupun tidak terlalu susah dalam sesuatu perkara. Jadi muslimin muslimat, maka dalam doa ini ataupun dalam hadis ini, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya. Begitu juga dalam rangka mengajar kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepada kita semua, apabila kita menghadapi sesuatu kesusahan, apabila kita menghadapi sesuatu kepayahan dalam urusan kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ini. Kerana doa kepada Allah adalah asal ibadat, aslul ibadah, kata para ulama, ya, ad-du'a aslul ibadah. Doa itu adalah asal ibadah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebut ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah sendiri. Kerana pada doa itu terdapat aspek ataupun ciri-ciri seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin yang sejati, sudah semestinya dia sentiasa kembali meminta perlindungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya dan meminta segalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya Allah Azza wa Jalla sahaja Tuhan yang Maha berkuasa dan di sisinya lah mempunyai segala kebaikan. Maka dalam hadis ini Nabi SAW berdoa, Allahumma la sahla, ya Allah, tidak ada sesuatu yang mudah illa ma ja'altahu sahla, melainkan jika engkau menjadikan sesuatu itu mudah. Maka dalam ucapan wa anta taj'alul hazan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan engkau menjadikan sesuatu yang susah itu, sesuatu yang sukar itu menjadi mudah jika engkau kehendaki. Maksudnya segala sesuatu adalah berada di bawah kehendakmu, berada di bawah kekuasaanmu. Engkau sahajalah ya Allah Tuhan yang berkuasa untuk memudahkan sesuatu yang payah, untuk menjadikan sesuatu yang susah itu menjadi mudah. Dan di sinilah menunjukkan bahawa seorang hamba itu dia berdoa, memohon, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menyerahkan diri kepadanya secara bulat. Jadi menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sepenuhnya. Jadi apabila seseorang itu berdoa kepada Allah, sudah pasti dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebutkan tadi ad-du'a'u
aslul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kerana dengan hanya berdoa seseorang hamba telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman sangat beruntung apabila dia dikurniakan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dia menadah tangan memohon permohonan kepada Allah Azza wa Jalla apabila dia menghadapi sesuatu kesukaran. Namun malangnya apabila seseorang hamba yang mengakui bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bila ada masalah, apabila ada menghadapi sesuatu kesulitan, orang yang perkara yang dia buat adalah mengadu domba kepada manusia yang lemah, yang tidak mungkin, bahkan kadang-kadang tidak layan pun apa yang dia adukan itu. Sedangkan dia ada Tuhan yang maha berkuasa, ada Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha kasih, yang sentiasa menerima doa dan mendengar rintihan dan keluhan hambanya. Tetapi apabila seseorang itu tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merintih, tidak merayu kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini satu kerugian yang amat besar. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz seperti mana yang dibaca ataupun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan sesuatu itu yang engkau menjadikan ianya mudah, dan engkau mampu untuk melakukan sesuatu itu menjadi mudah, sesuatu yang susah itu menjadi mudah jika engkau berkehendaki. Seterusnya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kitabul Azkar, babun ma yaqulu idza ta'assarat alaihi ma'ishatuhu. Bab apa yang perlu dibaca seseorang apabila dia menghadapi kesusahan dalam kehidupannya. Bab ini lebih kepada berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan kewangan. Ini apabila seseorang itu mempunyai masalah, ya, ataupun mempunyai kesusahan, terutamanya dalam masalah kewangan, masalah rezeki, masalah pelbagai masalah yang lain, tetapi dikhususkan di sini iaitu ma'isyah, iaitu dalam kehidupannya berkaitan dengan rezeki dan juga harta benda. Kata Ibnu Allan rahimahullah ketika mensyarahkan bab ini, beliau kata usira alaihi ma yakunu minhu ma'ashuhu wa bihinti'ashuhu wa qad allafa al-Jalal As-Suyuti fi hadha al-ma'na mu'allafan sammahu husulur rizqi biwusulir rizqi. Kata beliau ketika mensyarahkan bab ini, Ibnu Allan kata yang dimaksudkan dengan kesusahan dan kesulitan dalam bab ini ialah yang berkaitan dengan kehidupan yang dia bersandar kepadanya. Maksudnya dia bergantung kepada kehidupan itu seperti rezeki, harta benda dan seumpamanya. Oleh sebab itu Jalalus Suyuti, Al-Imam Suyuti rahimahullah telah menulis satu kitab yang khas berkaitan dengan bab ni, dan beliau memberikan nama kitab tersebut dengan nama Husulur Rizqi bi Wusulir Rizqi. Ya, mendapat rifqi, yakni mendapat kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla itu dengan tercapainya rezeki yang halal, rezeki yang baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Ibn Allan, sebelum itu Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut, ruwina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni, kitab Ibn Sunni lagi, iaitu kitab yang dimaksudkan di sini adalah kitab yang berjudul Amalul Yaumi wal Lailah, kitab yang berjudul Amalul Yaumi wal Lailah. Kata Ibn Allan, hadza hadithun gharibun akhrajahu Ibn Sunni wa Ibn Adi fil Kamil wa fi sanadil hadis Isa ibn Maimun dhaifun jiddan. Kata Ibn Allan ketika mensyarahkan ucapan Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni daripada Ibnu Umar ini, kata beliau, hadis ini adalah hadis gharib, hadis yang ganjil ataupun hadis yang pelik. Dikeluarkan oleh Ibn As-Sunni di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, dan begitu juga dikeluarkan oleh Ibn Adi dalam kitab Al-Kamil. Sedangkan di dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang perawi yang bernama Isa ibn Maimun, dan beliau berstatus dhaif jiddan, sangat-sangat dhaif.
Kata Ibn Allal lagi, qala al-Ghallas wan Nasa'i matruk wa qala Ibn Adi ammatu ma yarwihi la yutabi'u alaih. Intaha. Maksudnya Al-Ghallas dan juga An-Nasa'i rahimahumullah berkata Isa ibn Maimun ni matruk, yakni hadisnya ditinggalkan, ya, tidak boleh pakai. Wa qala Ibn Adi, dan Ibnu Adi pula ketika mengeluarkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Kamil, beliau menyebut ammatu ma yarwihi la yutabi'u alaih. Secara umumnya apa yang diriwayatkan oleh Isa ibn Maimun tidak boleh diperkuatkan. Maksudnya hadis-hadis beliau ni tidak boleh diperkuatkan kerana terlalu lemah. Walaupun begitu, kita tengok juga matan hadisnya apa yang disebutkan oleh Ibn An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ma yamna'u ahadakum idza asura alaihi amru ma'ishatihi ay yaqula idza kharaja min baitihi bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalt. Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, apakah yang menghalangimu, apakah yang menghalang salah seorang di antara kamu apabila merasa kesulitan dalam kehidupan sehariannya, dalam urusan kehidupannya, untuk dia mengucapkan doa berikut ketika dia keluar daripada rumah. Maksudnya apabila seseorang itu menghadapi suatu kesulitan dalam kehidupannya, terutamanya berkaitan dengan rezeki lah, seperti mana kita sebut pada awal bab tadi, yakni doa ini dibaca ketika dia nak keluar daripada rumah. Apakah doa tersebut? Yaitu bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Lafaznya bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Dengan nama Allah aku ucapkan atas diriku, harta bendaku dan agamaku. Ya Allah, Engkau jadikanlah aku seorang yang redha terhadap qada qadarmu, terhadap ketentuanmu, dan Engkau berkatilah bagiku terhadap apa yang ditentukan untukku, sehingga aku tidak mengharap ataupun menyukai untuk dipercepatkan apa yang dilewatkan untukku, dan tidak dilewatkan apa yang telah dicepatkan untukku. Itu maksud doa tadi. Lagi sekali saya baca, bismillahi ala nafsi, dengan nama Allah aku ucapkan atas diriku, wa mali dan hartaku, wa dini dan agamaku. Allahumma raddini biqada'ik. Ya Allah, Engkau jadikanlah aku seorang yang redha terhadap ketentuanmu. Wa barik li fima qaddara li, dan Engkau berkatilah untukku terhadap apa yang telah ditentukan untukku. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga aku tidak menyukai apa yang telah dipercepatkan untukku. Wala ta'khira ma ajjalta, dan supaya aku tidak menyukai terhadap sesuatu yang telah dilewatkan untukku supaya dipercepatkan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, dalam lafaz doa ini Nabi SAW membaca, tetapi kita dah sebut dah bahawa status hadis ini adalah dhaif jiddan, seperti mana yang dinyatakan oleh sebahagian para ulama. Namun Ibn Allan pun tetap mensyarahkan doa ini, maka kita syarahkan apa maksud doa ini. Bismillahi, kita dah tahu dengan sebutan, dengan menyebut nama Allah, ala nafsi atas diriku, wa mali harta bendaku dan agamaku. Yakni kata Ibn Allan, ay asta'inu bihi ala islahi dhalik. Aku meminta pertolongan dengan nama Allah tersebut untuk memperbaiki urusan diriku, harta bendaku dan agamaku. Dalam doa ini didahulukan harta berbanding agama. Ini wa mali barulah wadini. Ya, aku mengucapkan ucapan bismillah ini ke atas diriku, harta bendaku dan agamaku. Didahulukan kalimah ataupun harta benda daripada agama. Sebab apa? Kata Ibn Allan, likaunihi
bihil ma'ash alladhi yatarattabu ala suhulatihi salamatuddin. Kerana kehidupan ini bergantung kepada harta benda tersebut. Jika kehidupan itu berjalan dengan lancar, maka agama juga dapat dilaksanakan dengan lancar. Dan maqam ini, kata beliau, wa aidan fal maqamu lahu. Kerana maqam yang dimohonkan, diminta di sini adalah untuk kemudahan dari segi harta. Sebab itu Imam An-Nawawi meletakkan bab apa yang perlu diucapkan oleh seseorang apabila dia menghadapi kesulitan dalam urusan kehidupannya, terutama berkaitan dengan harta benda, berkaitan dengan kewangan, berkaitan dengan rezeki. Maka sesuailah untuk disebutkan wa mali wa dini. Tetapi kita kena mengetahui bahawa agama itu adalah lebih penting dari segala sesuatu. Namun kadang-kadang seseorang itu apabila diuji dengan harta benda, diuji dengan kefakiran, boleh menyebabkan dia tergelincir daripada agama. Boleh dia tersasar daripada agama kerana terlalu fakir, terlalu susah dalam kehidupannya sehingga dia tidak menerima qada qadar dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu doa seterusnya itu ataupun ucapan seterusnya disebutkan Allahumma raddini biqadaik. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sentiasa redha terhadap ketentuanmu. Yakni qada qadar yang wajib beriman dengannya dan dan redha terhadapnya, sama ada ketentuan tersebut, qada qadar tersebut manis ataupun pahit, susah ataupun senang, ya, ataupun sesuatu yang ditentukan itu berlawanan dengan kehendak hawa nafsu, berlawanan dengan kehendak diri kita sendiri, maka sebagai orang yang beriman hendaklah dia sentiasa berdoa kepada Allah agar dia redha terhadap ketentuan tersebut, kerana apa yang ditetapkan itu adalah oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Rahman, terhadap manusia lebih daripada diri mereka sendiri. Oleh sebab itu penyair menyebut, kata Ibn Allan, ada satu bait penyair menyebut, ya ayyuhar radi bi ahkamina la budda an tahmada ukbar ridha fawwid ilaina wa'ti mustaslima fan ni'matul uzma liman fawwida la yun'imul mar'u bi mahbubihi hatta yara ar-rahatu fima qada. Maksudnya, wahai orang yang redha dengan hukum hakam kami, sudah pasti kamu akan memuji dengan keputusan ataupun dengan hasil yang kamu dapati disebabkan redha itu. Maka oleh sebab itu hendaklah kamu fawwid, serahkan urusan kamu kepada kami, dan engkau serahkan diri kamu kepada kami. Fan ni'matul uzma, nikmat yang terbesar itu akan diperolehi oleh seseorang yang sentiasa menyerah kepada qada dan qadar, dan seseorang itu tidak akan menikmati nikmat yang sebenar terhadap apa yang dia cintai itu, melainkan sehinggalah dia rasa puas terhadap apa yang dia ditentukan untuk dia. Maksudnya sehingga dia dapat redha terhadap apa yang ditentukan untuk dirinya. Sebab itu kita pernah sebut juga dalam bait syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebut idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila engkau mempunyai satu hati ataupun seketul hati yang qanaah, yang rasa puas dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, qada qadar yang Allah tentukan itu, nescaya kehidupan kamu akan rasa bahagia seperti mana seorang raja yang hidup di atas muka bumi ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka oleh sebab itu kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita redha terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Mohon kepada Allah, Allahumma raddini biqada'i. Ya Allah, jadikanlah aku seorang hamba yang sentiasa redha terhadap ketentuanmu. Yang tidak mengeluh mengesah, tidak mengeluh kesah terhadap ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Jika ada kebaikan, maka kita bersyukur, dan jika sesuatu itu kita rasa tidak baik untuk diri kita, ataupun satu cobaan ataupun ujian untuk kita, maka kita bersabar, dan semuanya itu adalah baik bagi seorang yang beriman. Kemudian di samping itu juga Nabi bacakan doa seterusnya ataupun lafaz seterusnya, iaitu wabarik li fima quddira li, dan engkau berkatilah untuk aku terhadap sesuatu yang telah ditentukan untukku. Yang ini rezeki yang aku perolehi ini, berikanlah keberkatan kepadanya, sama ada dari segi usaha aku ataupun manfaat rezeki yang aku miliki itu. Yang ini, dan juga yang dimaksudkan dengan berkatnya rezeki yang disebutkan di sini, iaitu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, berkat di sini adalah
sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi untuk kita meninggalkan perkara yang haram. Benda tu halal walaupun sedikit, tetapi boleh memelihara diri kita. Benda yang kita dapat itu, rezeki yang kita dapat itu secara halal walaupun sedikit. Tetapi dengan benda yang halal itu dapat mencukupkan kita. Boleh mencegahkan diri kita daripada terjebak dengan perkara yang haram. Itulah berkat. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan berkat di sini, manfaat daripada rezeki yang kita dapat itu, kita boleh manfaatkannya untuk memberikan kekuatan supaya kita boleh beribadah kepada Allah, supaya kita boleh belanjakan dengan jalan yang sesuai seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kena ingat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rezeki yang kita perolehi, Allah Subhanahu wa taala akan tanya terhadap harta benda kita. Daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Ya, bukan dapat rezeki, okey clear, kita nak belanja, kita nak habiskan sahaja. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencari rezeki. Allah perintahkan kita mencari rezeki. Wabtaghir rizqi indallah. Ya, hendaklah kamu mencari rezeki di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan mencari rezeki yang sebenar itu adalah rezeki yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun setelah kita dapat rezeki yang kita usaha itu juga, bukan sekadar kita menggunakannya sesuka hati, tetapi ada bahagian-bahagian yang perlu kita belanjakan untuk Allah Azza wa Jalla, seperti mengeluarkan zakat dan seumpamanya. Begitu juga kita belanja kepada nafkah anak isteri kita, ya, kepada ibu bapa, kepada orang yang bawah tanggungan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempersoalkannya di hari akhirat kelak, seperti mana yang kita sedia maklum. Maka oleh sebab itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberkati dalam sesuatu yang telah ditentukan untuk kita. Yang ini berkat di situ sama ada dari segi cara kita berusaha untuk mendapatinya, dan juga cara untuk kita membelanjakan setelah kita memperolehinya ataupun mendapatkan rezeki tersebut. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la uhibba, sehingga aku tidak menginginkan ataupun menyukai sesuatu yang telah dipercepatkan untukku, maksudnya supaya dilewatkan. Maksudnya apa yang Allah Subhanahu wa taala dah kurniakan itu, kerana apabila seseorang yang tidak redha terhadap ketentuan ni, bila dia dapat macam ni, yang ni tak sepatutnya dapat, nak dapat yang tu. Sesuatu yang dipercepatkan diberikan kepada dia, dia rasa tak puas. Dia nak hak nu yang tak dapat. Jadi ini yang dimaksudkan, hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga aku tidak menyukai sesuatu yang dipercepatkan untukku daripada sesuatu yang dilewatkan daripada aku. Wala ta'khira ma ajjalta, dan aku tidak juga, supaya aku tidak mengharapkan sesuatu yang dipercepatkan itu dilewatkan. Ya, sesuatu yang dipercepatkan itu dilewatkan, ataupun sesuatu yang dilewatkan itu dipercepatkan. Tak macam tu. Bagi orang yang redha, apa yang dia dapat, dia bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia. Oleh sebab itu, doa ini memanglah kita sebut tadi adalah doa yang dhaif, yang mana disebutkan oleh sebahagian para ulama, antaranya Syekh Al-Arnaud juga mendaifkan hadis ini. Jadi ada doa lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita supaya kita membaca ketika keluar daripada rumah. Sebagaimana kita pernah sebut pada doa perbahasan yang lalu. Tetapi doa ini jika tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kita tidak menyandarkan bahawa ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh baca secara umum sebagaimana yang kita baca doa-doa yang lain seperti dalam bahasa Melayu dan seumpamanya, ya Allah, engkau jadikanlah aku redha terhadap ketentuan yang engkau telah tetapkan, dan engkau berkatilah dalam rezekiku, kehidupanku, ya, agamaku, dan juga anak isteriku dan seumpamanya. Boleh seseorang itu berdoa dengan lafaz apa jua. Namun jika ada lafaz yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih afdal. Wallahu taala alam. Seterusnya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babun ma yaqulu li daf'il afat. Babun ma yaqulu li daf'il afat. Bab apa yang perlu diucapkan untuk menolak bala ataupun untuk menolak bala bencana. Ya, doa menolak bala bencana. Ini yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Cuma hadis yang kita akan baca ni juga disebutkan oleh Ibn Sunni dalam kitab Al-Yawmi wal Laylah, dan pada sanadnya itu ada Syabib ibn Bishr. Dia adalah seorang saduq. Ya, dia adalah seorang
saduq. Cuma khilaf para ulama, antaranya Ibn Hibban kata dia thiqah, adapun Abu Hatim kata dia hadisnya itu sangat lembut ataupun sangat tidak teliti. Jadi kita baca apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Kata beliau, ruwina fi kitab Ibn Sunni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqala ma syaa Allahu la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut. Maksudnya telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn Sunni rahimahullah daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba sama ada berupa keluarga, harta benda dan anak-anak, lalu dengan nikmat yang dia perolehi itu dia mengucapkan masya Allahu la quwwata illa billah. Yang bermaksud ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu dia melihat padanya suatu bencana selain maut. Maksudnya apabila dia dapat nikmat, dia sebutkan doa tersebut, maka dia tidak akan melihat musibah ataupun bencana, sesuatu bencana, melainkan kematian semata-mata. Jadi kerana kematian itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ajal maut itu tak ada siapa yang boleh mengelaknya. Adapun musibah, insya-Allah dia dapat elak daripada musibah-musibah tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan doa ini, iaitu doanya masya-Allahu la quwwata illa billah. Apa maksud masya-Allahu la quwwata illa billah? Ya, maksud orang yang dikurniakan oleh Allah pelbagai nikmat tadi ini, kemudian dia selalu mengucap masya-Allahu la quwwata illa billah, ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Yani apa yang dia kurnia, apa sahaja nikmat yang dia perolehi ini, semuanya itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. La quwwata illa billah. Tak ada kekuatan seseorang manusia ni tak mampu untuk berusaha mendapatkan sesuatu jika tanpa pertolongan dan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan ke atasnya, menimpakan sesuatu bencana ke atas dirinya, hartanya dan anak-anaknya, melainkan ajal yang telah ditentukan untuknya. Ya. Iaitu yang dimaksudkan dengan doa yang disebutkan tadi. Jadi seseorang itu selalulah ucap masya-Allah la quwwata illa billah. Masya-Allah la quwwata illa billah terhadap nikmatnya. Ya, terhadap nikmat yang dia perolehi, di atas kenderaannya ke, di atas anak-anaknya ke, dia ucapkan ke atas kepada isterinya ke, kerana isterinya adalah isteri yang baik, yang soleh dan yang solehah dan seumpamanya, maka dia boleh ucapkan. Namun untuk menolak bala terhadap sesuatu perkara yang kita tahu bahawa antaranya Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih, kerana hadis yang dikemukakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini ada sedikit masalah ataupun diperbincangkan oleh sebahagian para ulama tadi ini. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Ya, tetapi hadis yang lebih sahih berkaitan dengan bab ini, seeloknya Imam An-Nawawi masukkan hadis ini juga, iaitu lafaz doanya adalah Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya, iaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang bermaksud, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa kami. Ini Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada bala ataupun bencana yang berat. Wa darkis syaqa, dan sesuatu yang membawa kepada kebinasaan. Wa su'il qada, dan akibat yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan caci makian musuh terhadap kami. Jadi hadis ini, lafaz hadisnya secara sempurna ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yang bermaksud, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bala bencana yang berat, wa darkis syaqa, mohon dan juga mohon perlindungan kepada Allah daripada datangnya sebab-sebab yang membawa kepada kebinasaan, wasu'il qada, dan juga keburukan-keburukan, akibat yang buruk ataupun ketentuan yang buruk,
wa syamatatil a'da, dan juga gembiranya musuh ataupun caci makian musuh apabila kita berada dalam sesuatu yang kesulitan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, daripada hadis ini, yakni hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim itu ada beberapa fawaid yang kita boleh ambil. Yang pertama, Nabi SAW perintahkan kita supaya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla daripada 4 perkara yang disebutkan tadi, iaitu min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya, yang pertama iaitu apa dia? Daripada bala bencana yang berat, ya, wa darkis syaqa, sesuatu ataupun sebab musabab yang membawa kepada kebinasaan, ya, wa su'il qada, dan akibat yang buruk, wa syamatatil a'da, dan juga gembiranya musuh ataupun caci makian mereka terhadap kita apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang susah. Itu Nabi SAW perintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla daripada 4 perkara tersebut. Yang kedua, menunjukkan bahawa ketika seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dalam berdoa kepadanya, bererti seorang hamba itu secara tidak langsung dia telah menzahirkan betapa dirinya itu fakir, sangat memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan hamba tersebut apabila dia berdoa sudah tentu dia merendahkan dirinya kepada Tuhannya. Maka inilah sifat sebagai seorang hamba. Yang ketiga, berlindung dari ketentuan takdir yang buruk tidaklah bertentangan dengan sikap tidak redha terhadap ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla. Kerana meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ketentuan yang buruk itu adalah termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap sebagai tak redha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita bila kita berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, tak boleh kita kata jangan minta doa supaya Allah angkat bala ini. Kalau tidak, kita ni termasuk dalam kalangan orang yang tidak redha kepada Allah. Tidak, bukan macam tu. Ini semua adalah ketentuan Allah yang kita yakin. Ini semua adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Namun dengan takdir tersebut, mudah-mudahan kita boleh mengabdikan diri kepada Allah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga takdir Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat bala. Supaya Allah angkat balik penyakit ini, supaya kita boleh hidup dalam keadaan dalam keadaan normal, dalam keadaan boleh beribadah kepada Allah lebih sempurna daripada sekarang ni. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla boleh sahaja mentakdirkan sesuatu bala kepada seseorang. Namun Allah Azza wa Jalla juga boleh mentakdirkan bahawa bila seseorang itu berdoa, Allah akan hilangkan bala tersebut. Ini semuanya itu adalah berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh menentukan bahawa seseorang itu terkena sesuatu musibah, terkena sesuatu bala bencana, dan Allah Subhanahu wa taala juga boleh mentakdirkan jika seseorang itu berdoa, dia akan mengangkat bala tersebut. Yang kelima, perlunya berlindung dari bala yang begitu berat, kerana setiap orang ataupun di samping beratnya untuk ditanggung boleh juga menjadi penyebab kepada kebinasaan, kelalaian, sehingga dia tergelincir daripada perintah agama. Ya, terkadang hati merasa tertekan menanggung musibah tersebut sehingga dia tidak mampu bersabar dan menyebabkan dia berdosa kerana dia menyalahkan takdir. Oleh sebab itu sangat-sangat perlu kita berlindung kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita menghadapi sesuatu musibah yang tak tertanggung itu menyebabkan kita ni rasa tidak puas hati dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kita minta perlindungan sekejap. Kita bagi laluan pada azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, baik. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi kita sambung sikit lagi dalam lebih kurang 10 minit ataupun 15 minit lagi, insya-Allah. Jadi kita sebutkan tadi antara fawaid ataupun faedah daripada hadis yang kita bacakan tadi, iaitu hadis yang mana Nabi SAW perintahkan kita agar kita minta perlindungan daripada 4 perkara tadi, iaitu
kita diperintahkan agar berlindung dari datangnya sebab-sebab yang membawa kepada kebinasaan, iaitu kepayahan yang begitu sukar dan mara bahaya yang berat, baik yang menimpa kita, tubuh badan kita sendiri, harta benda kita, ahli keluarga kita, ataupun seumpama dengannya. Yang mana ia satu perkara yang membebankan kita, maka kita minta perlindungan daripada Allah supaya apa sahaja menjadi sebab untuk mengundang bala bencana tersebut, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kadang-kala sebab-sebab yang berkaitan dengan kesengsaraan dalam urusan ukhrawi ini, iaitu adanya siksa dan juga tanggungan di hari akhirat disebabkan dosa yang dilakukan. Oleh sebab itu Nabi SAW perintahkan kita berlindung daripada perkara tersebut, kerana itu adalah bala dan cubaan yang paling kemuncak. Kami minta perlindungan untuk selamat daripada dunia, dan begitu juga minta perlindungan untuk selamat di hari akhirat juga. Apa sahaja sebab yang membawa kepada kebinasaan, dan kebinasaan yang paling kemuncak apabila seseorang itu binasa di hari akhirat, maka itulah yang lebih kita titik beratkan ataupun lebih kita utamakan. Dan orang yang diuji dengan itu seringkali ia tidak sabar, ya, kerana diuji dengan maksiat, diuji dengan perkara-perkara yang mungkar, maka boleh jadi dia tidak sabar sehingga dia mendapatkan kesusahan di dunia, bahkan di hari akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh Nabi SAW, yang pertama, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada bala bencana yang berat di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kemudian minta juga supaya kita dijauhi daripada wasu'il qada, wadarakis syaqa, dan sebab-sebab yang membawa kepada kesengsaraan. Sebab-sebab yang membawa kepada kesengsaraan yang dimaksudkan di sini ialah sama ada kesengsaraan di dunia ataupun di hari akhirat. Dan yang di hari akhirat itu yang lebih kita tekankan, kerana kemuncak kebinasaan itu adalah apabila seseorang itu mendapat kesengsaraan di hari akhirat. Oleh sebab itu kita minta sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pelihara kita daripada sebab-sebab yang membawa kepada kesengsaraan. Sebab-sebabnya ialah apabila seseorang hidup di atas muka bumi ini, dia tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, tidak mentaati perintahnya, melanggar perintah Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan kewajipan dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu antara sebab yang membawa kepada kesengsaraan. Oleh sebab itu kita kena berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, ini adalah termasuk doa yang lengkap, kerana perkara-perkara yang dibenci oleh manusia boleh dilihat dari segi asal mulanya, yakni buruknya akibat dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya, ataupun boleh dilihat dari sisi akhiratnya, ya, iaitu yang membawa kepada kebinasaan. Kerana kesengsaraan di hari akhirat seperti mana kita sebutkan adalah kebinasaan yang hakiki, ya, ataupun dari sisi kehidupannya. Hal ini boleh kita boleh kita jadikan, kita tengok kepada sebahagian manusia yang mana apabila dia ditimpa sesuatu musibah, maka dia tidak sabar. Dia tidak sabar boleh membawa sebab untuk dia menjadi orang yang sengsara di hari akhirat. Ataupun kita tengok dalam kehidupan di dunia dia sendiri pun, kita nampak dia hidup dalam keadaan sengsara, yang susah, mengemis, meminta orang, minta tolong sini sana, dan hidupnya terbiar, tidak terurus dengan sepatutnya. Maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam, kita ada tempat mengadu. Maka kita mengadu dan merintihlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengangkat segala bala dan kesusahan daripada diri kita dan menjauhkan kita daripada segala sebab yang membawa kepada kerosakan, kebinasaan, kesengsaraan di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi muslimin muslimat, kita masuk lagi satu bab insya-Allah jika sempat, ya, iaitu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babun ma yaqulu idza asabathu nakbatan qalilatan aw kathirah. Bab apa yang perlu seseorang itu mengucapkan apabila dia ditimpa sesuatu musibah yang besar ataupun kecil, ya, musibah yang kecil ataupun yang besar. Apa sahaja musibah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman daripada ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Ayat ini
seeloknya dimulakan daripada awal, ya, menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan ujian ataupun cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar? Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang akan mendapat petunjuk. Ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk melihat tafsir kepada ayat ini, Al-Baghawi rahimahullah berkata, wallahi lanabluwannakum wal ibtila'u minallah liizharil muti' minal 'asi la liya'lama syai'an lam yakun 'aliman bih. Yang dimaksudkan dengan wala nabluwannakum ni maksudnya demi Allah, kita ni akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ke atas kita sebagai manusia ini adalah supaya Allah Subhanahu wa taala menzahirkan siapakah yang mentaati perintah Allah dan siapakah yang mengingkari perintahnya. Bukan kerana untuk mengetahui adakah dia taat ataupun tidak taat, bukan kerana untuk mengetahui sesuatu yang Allah tidak mengetahui, bukan, kerana Allah itu adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Iaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi, tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji di sini adalah liizharil muti' minal asi, untuk menzahirkan orang yang mentaati perintah Allah dan orang yang mengingkarinya. Ya, bi syai'in minal khauf. Apa ujian tersebut? Dengan sedikit sebahagian daripada ketakutan. Ibnu Abbas mengatakan maksud ketakutan di sini khauful adu, iaitu takut kepada musuh. Ya, dan juga wal ju', sedikit kelaparan, yakni al-qahd, iaitu kemarau, diuji dengan musim kemarau. Wa naqsim minal amwal, dan sedikit kekurangan harta, yakni bil khusrani wal halak, dengan kerugian dan kebinasaan. Wal anfus, dan kehilangan nyawa, yakni dengan peperangan ataupun kematian. Ada sebahagian pendapat mengatakan dengan penyakit dan juga kerana tua tersebut. Ini semua adalah ujian apabila seseorang itu menghadapi semuanya itu, sama ada peperangan ataupun kematian ataupun kesakitan, yakni jatuh sakit, demam, sakit, berhadapan dengan penyakit dan seumpamanya. Wath thamarat, yakni thamarat di sini, buah-buahan di sini adalah segala keperluan dari segi makanan, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Baghawi, wa hukiya anis Syafi'i annahu qala al-khawfu khawfullahi ta'ala. Disebutkan pula tafsir Imam Syafi'i rahimahullah bahawa yang dimaksudkan dengan takut itu adalah ujian supaya manusia ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wal ju', dan lapar itu adalah puasa pada bulan Ramadan. Naqsum minal amwal, kekurangan harta adalah dengan menunaikan zakat, was sadaqah, dan juga sedekah-sedekah yang lain. Wal anfus, adapun kekurangan kehilangan nyawa, yang dimaksudkan di sini adalah sakit. Dan was samarat, kata Imam Syafi'i, buah-buahan di situ adalah matinya anak-anak dan keluarga. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sedikit tentang berkaitan dengan tafsir ayat. Ya, secara umumnya iaitu ayat ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memulakan bab ini dengan ayat ini adalah bertujuan supaya mengingatkan kepada kita semua, yakni sebagai pembaca kitab beliau ini, supaya apa? Supaya mengingatkan kepada kita ni tentang sebahagian ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan kelebihannya dalam menghadapi segala ujian dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sebab apa Imam An-Nawawi mulakan bab ini, iaitu bab doa menolak bala ni. Bab apabila seseorang tertimpa suatu musibah, sama ada kecil ataupun besar ini, Imam An-Nawawi mulakan dengan ayat ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita tentang ciri-ciri orang yang beriman yang sebenar, iaitu mereka bersabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas mereka dan kelebihan-kelebihan orang yang bersabar itu. Ya.
Dan ada juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, iaitu hadis yang mana Nabi SAW bersabda, man asabathu musibatun qal, man asabathu musibah faqal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, akhlafallahu lahu khairan mimma asabah. Qalat Ummu Salamah, falamma mata zawji Abu Salamah qultu dhalik fa abdalani Allahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimpa sesuatu musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermaksud sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan dikembalikan. Ya Allah, engkau kurniakanlah pahala untukku. Ya Allah, engkau kurniakan, berikanlah pahala kepadaku terhadap musibah yang engkau timpakan ini, dan engkau gantikanlah yang lebih baik. Kata Nabi SAW, nescaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia, menggantikan dia yang lebih baik terhadap apa yang menimpa dia. Kata Ummu Salamah, falamma mata zawji, ketika suami aku meninggal, iaitu Abu Salamah, aku mengucapkan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya, Ummu Salamah ucapkan doa tersebut. Kata beliau, fa abdalani Allahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah gantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada kehilangan Abu Salamah tadi, Rasulullah gantikan Rasulullah. Ini Ummu Salamah berdoa dengan doa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik. Kerana apa? Kerana yang dia hilang, yang dia kehilangan itu adalah suami dia, iaitu Abu Salamah. Maka Allah gantikan suami yang lebih baik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi sesiapa yang menimpa sesuatu musibah dalam kehidupannya, besar ataupun kecil, dia kena ingat ayat ini, iaitu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala terhadap musibah yang dia tanggung itu sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah gantikan yang lebih baik untuknya insya-Allah. Jadi saya rasa tak sempat untuk kita selesaikan bab ini, dan kita akan sambung pada bab ini pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka doa yang boleh kita bacakan pada malam ini ataupun yang boleh kita belajar bersama-sama, yang pertama adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, engkau jadikan, ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan kemudahan yang engkau jadikan ianya mudah, dan engkau boleh menjadikan sesuatu yang susah itu mudah jika engkau kehendaki. Dan doa yang kedua iaitu doa bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ya Allah, dengan bismillah, iaitu dengan nama Allah yang aku ucapkan ke atas diriku, harta bendaku dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah aku redha terhadap ketentuanmu, dan kau berkatilah untuk diriku terhadap ketentuan yang telah ditetapkan untukku, sehingga aku tidak menginginkan ataupun mengharapkan sesuatu yang dipercepatkan untukku supaya dilewatkan, dan sesuatu yang dilewatkan untukku untuk dipercepatkan. Kemudian doa yang ketiga iaitu masyaallahu la quwwata illa billah. Ya, masyaallahu la quwwata illa billah. Ya, dengan kehendak Allah. Ya, semua ini dengan kehendak Allah, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan doa yang keempat yang kita baca ialah Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah menerima doa-doa yang kita bacakan pada malam ini. Jadi itu saja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.